Mereka juga berbeza pendapat mengenai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh sebahagian haiwan kepada sebahagian yang lain. Ulama' satu sama lain, mereka ada pendapat yang berbeza antara haiwan yang mana melakukan kejahatan terhadap haiwan yang lain. Ada tak mereka akan dibangkitkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, sambungan kita dalam pengajian kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat. Tajuk yang baru iaitu adakah haiwan juga dibangkitkan di padang mahsyar? Adakah haiwan juga dibangkitkan di padang mahsyar? Malam ini tuan-puan, kita akan dapat penjelasan yang cukup terang, penjelasan yang cukup memuaskan hati kita. Moga-moga kita dengan muamalah bersama dengan binatang sebaik-baik bermuamalah, agar kita di sana tidak akan dituntut oleh haiwan-haiwan ini, insya-Allah. Para ulama berbeza pendapat tentang dibangkitkannya haiwan di padang mahsyar. Ulama ni siapa tuan-puan? Ulama ni al-ulama warithatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi maksud apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mengajakkan ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di atas lagi, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang dalam bidangnya sekiranya kita tidak tahu. Itu siapa tuan-puan? Itulah ulama. Ini tuan-puan. Itu yang dipanggilkan ulama berbeza pendapat. Itulah mereka tuan. Bukan macam kita tuan. Kita orang yang baca kitab pun tidak sefaqih orang-orang dipanggil ulama. Kita sekadar je. Mereka ni tak silap saya, seorang bekas mufti Mesir, Profesor Dr. Sheikh Ali Jumaah. Profesor Dr. Sheikh Ali Jumaah, kalau tuan-tuan tengok, rumah beliau adalah apartmen. Rumah beliau adalah apartmen. Dan apartmen rumah dia, ada, tak silap, di apartmen ni saja, lebih daripada 6 ke atas, ataupun 8 ke atas bilik-biliknya penuh dengan kitab, penuh dengan kitab. 8 bilik ke atas penuh dengan kitab. Itu ulama. Kalau kita banding tengok macam mana, berapa banyak kitab agama dalam rumah kita, Itu. Ini penting, sebab kita agama ni dia membersihkan ruh kita di dalam. Dia menghidupkan kita punya nurani kita yang mati. Dia menghidupkan. Yang mati tu dia menyedarkan, yang sedar tu dia mencari Allah Ta'ala. Sama mereka juga berbeza pendapat mengenai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh sebahagian haiwan kepada sebahagian yang lain. Ulama' satu sama lain, mereka ada pendapat yang berbeza antara haiwan yang mana melakukan kejahatan terhadap haiwan yang lain. Ada tak mereka akan dibangkitkan? Contoh kalau tuan-tuan tengok, dengan dipanggil jerung, dipanggil ular tedung, dengan dipanggil haiwan-haiwan yang berbisa, haiwan-haiwan yang memakan haiwan yang kecil dan sebagainya. Perumpamaan begitu. Ulama' berbeza pendapat dari segi sama ada mereka dibangkitkan, dibalas, ataupun Allah tak akan bangkitkan mereka. Sampai tahap begitu kita nampak remeh nampak remeh begitu. Tapi bagi ulama' mereka perinci satu demi satu demi satu demi satu. Sebab tu kehidupan ulama' ni makmur. Kehidupan mereka ni ada barakah. Sebab tu tuan-tuan, lazimkan dengan diri kita ni, rebutkan dengan kita ni. Kalau ada je dengan perhimpunan ulama', tuan-tuan adakan hari tersebut atau waktu tersebut bersama-sama dengan anak dan isteri, pergi hadir. Pergi dengar
apa yang mereka ingin memberikan tausiah kepada kita, pandangan mereka dan juga pendapat mereka. Sebab mereka cakap ni Puan, bukan mereka cakap ni daripada nilai mata wang yang kita nak beri kepada mereka. Tak ada sama sekali Puan. Satu pun tidak Puan. Mereka akan beri daripada nilai rohani mereka ke rohani tuan-tuan dan puan-puan. Hati ke hati mereka beri. Mereka tak ada jenis nak ada kepentingan, nak ada bahagian mereka, nak ada untuk kesenangan dunia yang sebentar. Tak ada Mat. Kalau ada, maka tak berkesan. Itu bukan ulama' sebenar, kan? Ulama' lain. Ulama' ni dia korban dirinya untuk umat. Itu ulama'. Dia bukan jenis duduk sorang-sorang kat rumah, senang lenang. Tak ada Mat. Kemewahan dia ada, tak ada. Mana? Itu masuk ulama' Mat. Sama Mat. Seterusnya, Ibnu Abbas menyatakan bahawa binatang liar dan burung dibangkitkan. Pendapat seorang sahabat radhiyallahu an mengatakan bahawa binatang liar dan burung dibangkitkan. Tak perlu saya syarah pertemuan, tuan-tuan pun tahu apa itu binatang liar dan apa itu burung yang dibangkitkan. Nama je burung Puan, semua dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ad-Dahhak, Abu Zar, Abu Hurairah, Amr bin Ash dan Al-Hasan Basri menyatakan demikian kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wushuhu syirat, dan bila binatang-binatang liar dikumpulkan. Surah At-Takwir ayat 5 Ban. Tuan-tuan buka surah Takwir ayat 5, dan bila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal wuhushu husyirat. Binatang-binatang liar dikumpulkan nanti di padang mahsyar Pan. Kita ada, jin ada, binatang pun ada. Kita akan tengok ni apa yang dimasukkan dengan binatang liar. Kalau kita tengok sekarang ni dalam akal pemikiran kita, kita tahu dah binatang liar tu apa, binatang berbisa tu apa. Semua dah. Nanti di sana kita akan jumpa ke semua binatang tersebut yang ada di seluruh dunia. Yang ada kat dunia yang kita bertapak ni, yang sementara kita duduk ni, kita akan jumpa nanti di sana. Mana satu yang binatang liar dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Lagi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat ia juga seperti kamu. Tidaklah kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan, mereka dihimpunkan. Surah Al-An'am ayat 38. Makhluk lain pun tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan di tepi. Tak ada. Binatang sama ada di bumi, burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat ia juga seperti kamu. Tiadalah kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Mereka pun Allah Ta'ala himpunkan nanti di padang mahsyar. Sebab mereka akan terima pembalasan mereka. Cara binatang, cara tu. Cara kita manusia, cara manusia. Cara dengan jin, nampak kan? Semua akan dapat. Tak ada satu pun antara kita kan Allah Ta'ala pinggirkan. Tak ada kan? Allah Ta'ala tangguhkan. Tak ada. Allah Ta'ala ketepikan. Tak ada. Satu pun tidak. Hanya mereka ni tidak diwajibkan beriman kepada Allah. Sebab mereka binatang pun. Mereka tak diwajibkan sembahyang. Tak ada. Mereka tak diwajibkan sujud. Tak ada. Sebab mereka tidak diamanahkan oleh Allah seperti mana manusia dengan jin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku jadikan manusia dengan jin ini
untuk sembah aku. Allah Ta'ala kata, sembah. Ayat perintah kan. Fi'il amar. Walaupun bahasa Arab kan. Ayat perintah. Maknanya kita memang dilahir kat bumi ni sujud kepada satu je yang jadikan langit dan bumi dan ke seluruh dunia. Apa dia? Allah. Tak ada lain. Mereka tak diwajibkan macam kita ke semayang. Tak ada. Sebab tu kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala syurga dan neraka. Begitu juga dengan jin, syurga dan neraka. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Al-Jin. Faham kan? Surah Al-Jin. Allah ceritakan bagaimana jin ni perangai dia. Bila mana didengar, tak pernah aku dengar seindah ayat begini. Jin tu teruja dengan bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana ayat itu turun daripada Allah, tersentuh hati mereka, mereka pergi maklum kepada teman-teman mereka. Nampak tak? Lepas tu jin ada dua. Satu jin kafir, satu jin yang beriman. Kat sana dia kan, kita semua akan jumpa kan. Amalah kita dengan manusia, Allah Ta'ala takkan ketepikan sikit pun. Tinggal sikit pun tidak. Apatah lagi Allah Ta'ala lupakan. Tak ada. Allah Ta'ala akan bagi pulang habis-habis. Lepas tu kita kena elok kan. Dengan manusia kita kena buat seelok-elok bermuamalah. Teluskan hati kita beribadah kepada Allah. Orang yang bila ibadahnya kuat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia akan sebaik-baik mungkin akan khidmat dan khadam untuk manusia. Dia bukan sembah manusia, tak apa. Dia akan buat seelok-eloknya tanpa ada pilih bulu. Apa? Ini siapa aja? Ini Islam aja. Kalau macam ni, macam ni. Kalau macam tu. Islam Melayu begini, Islam India begini, Islam Cina begini. Islam daripada negara lain, Amerika pun begini, semua begini. Kalau dengan kafir pula, dengan cara Islam dengan kafir. Nampak? Semua ada peraturan. Tak ada asabiah, tak ada ta'asub, tak ada pendirian yang cara sendiri. Tak ada kan. Nampak kan? Baru kita nampak kan. Islam tu indah. Allah Ta'ala ajar kita. Kita datang belajar tu kan, kita nampak kan. Bayangkan kalau kita tak datang kan. Agak-agak kita faham ke Islam kan. Tak faham kita kan. Kita ikut akal kita yang radikal kita ni. Dalam ni. Rasa kita betul kan. Masalah. Sama kan. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Abu Hurairah berkata, Allah membangkitkan seluruh makhluknya pada hari kiamat, termasuk seluruh haiwan. Setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada haiwan, jadilah kamu semua tanah. Allah bangkitkan semua ni. Allah bangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat. Tak ada satu pun terkecuali. Termasuk yang bercakap, termasuk yang duduk depan saya, termasuk ibu di belakang, dan termasuk orang yang tengah tengok live di Masjid Al-Falah ni, USJ. Kita tak terkecuali, man. Semua ada. Yang pergi kedai kat sebelah masjid ni pun tak terkecuali. Makan di sana, yang di hadapan pun sama, di Petropan pun sama, di balai polis pun sama. Semua tak terkecuali akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dan tak ada seorang pun akan Allah Ta'ala miskan tuntutannya kepada Allah. Nampak kan? Waktu tu man, kita semua akan dapat segala keadilan. Waktu tu orang beriman seronok kan? Waktu tu man, orang beriman yang paling bahagia. Dia paling seronok. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau daripada manusia memang takkan dapat. Memang takkan dapat.
Lebih lagi kalau jenis orang yang tak suka dengan dia kan. Tak suka. Jenis yang ada pilih kasih. Habis kan? Pilih kasih. Ada sikit orang kata share. Ada sikit apa-apa saja. Miss projek dan sebagainya. Dia tak dapat. Tapi dia yakin satu hari nanti dia akan dapat balik pulangan lebih bahagia daripada apa yang dia tengok yang di dunia orang dapat. Cerita tuan-tuan, saya pun sebelum ni minggu yang ketiga, minggu lepas pan, ataupun sebelum ni, minggu lepas tak? Minggu lepas atau sebelum ni, saya jumpa dengan Allah Ta'ala bawa satu pasang suami isteri yang cukup, orang kata istilah hidup zaman dulu kan, cukup mewah kan, cukup mewah. Dia ada di Malaysia ni ada 5 buah rumah kan, 5 buah rumah. Dan biasanya rumahnya masuk dalam magazin. Rumah dia kan masuk magazin. Rumah contoh kan, contoh. Dan dia ni pernah duduk bersama family dia semua di Jepun lebih 10 tahun. Beban. Dan Allah Ta'ala pernah uji mereka sekali tuan-puan, iaitu ada orang yang rakan karibnya, iaitu yang berdekatan rumah dengan dia, mengajak buat satu projek baru dan sebagainya, dan kosnya makan sebanyak 10 juta ringgit man. 10 juta apa? Tuan-tuan dengar cerita ni. Bila dia masuk projek tu, kawan tu pun berat hati nak tanya juga, tuan, tak ada ke surat perjanjian kita hitam putih ke dan sebagainya? Dia kata, mudah je jawapan kawan tu. Tak percaya ke kat saya? Saya kan jiran kamu. Tuan-tuan mainkan kalau dapat tentu macam tu punya rakan projek, macam mana tu kan? Dia bagilah. Dia bagi tuan-tuan dia bagi betul-betul kau ibu di belakang 10 juta tu kan. 10 juta itulah habis berjalan begitu saja kan. Mak kan. Lepas tu dia share pula dalam FB dia. Dia dengan rumah dia beli barang dan macam-macam. Kawan tu pun bertanya, ada tak share untuk kami ke sebahagian sikit ke? Macam orang penganggur tepi jalan minta kan. Bagi dah ada orang sikit. Lama-lama terus senyap gitu saja kan. Kerana Allah Ta'ala buatkan itu kepada suami isteri mana. Mereka berpakat daripada 5 rumah tersebut kan. 5 rumah tersebut. Mereka berhijrah ke tempat yang lain. Dengan duit 5 rumah yang mereka jual tu, dapatlah pulangan. Dan mereka berhijrah ke tempat yang baru. Dia kata, Ustaz, kami bersyukur pada Allah. Bila Allah buat ni pada kami nampak mimbar masjid. Nampak mimbar masjid. Nampak laungan azan, nampak masjid. Nampak apa yang akan kita bawa nanti bila bertemu dengan Allah. Bayangkan Ustaz, kalau kami tak ditemukan dengan begini Ustaz, bila kami nak dekat dengan Allah? Nampak? Ni ayat orang yang cerdik kan. Ni ayat orang yang dah pasrah hatinya kepada Allah. Hatinya diletak habis-habis ke Allah. Suami isteri kan. Kami jumpa kan. Kami jumpa. Tuan cuba tengok ya. Semua kita kan, kita buat orang ke, orang buat kita ke, kita dah minta maaf kepada orang ke, atau kita tak minta maaf kepada orang kan ke, ataupun kita dah maafkan ke, ataupun kita tak maafkan ke, kita semua akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Waktu tu kita akan tengok macam mana keadaan kita sebenar. Itulah diri kita sebenar waktu di dunia. Ada yang muka bercahaya, ada yang muka bersinar, ada yang muka, orang kata istilahnya, cukup menawan dan menarik. Tapi akan ada orang di sebaliknya 360 darjah berubah
daripada Allah jadikan dia manusia di muka bumi, akan berubah dia nanti di sana, jadilah muka seperti binatang, haiwan yang paling hina, kan? Paling hina, kan? Binatang, badan pun istilahnya kita kata sedih mata nak mandang, kan? Apatah lagi bawah lagi, kaki dan sebagainya. Nampak, kan? Ni. Baru kena hati-hati, man. Kita dengan orang ni kena hati-hati. Pastikan. Pastikan, tuan-tuan puan, jangan putus-putus datang Masjid Al-Falah, man. Datang. Laungan azan, datang. Dimaklumkan ada taman-taman syurga, duduk. Ambil manfaat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan akan jadi contoh kepada orang sekeliling yang duduk di sini, kan? Maaf, kan? Sama, man. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Setelah itu Allah berkata kepada haiwan, jadilah kamu semua tanah. Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr bin Ash berkata, setelah haiwan berubah menjadi tanah, dilemparkan tanah itu pada wajah orang kafir. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Saya baca mafhum, teman-teman, surah Abasa ayat 40. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, iaitu suram. Makhluk dah jadi tanah, iaitu haiwan. Bila haiwan tu jadi tanah, tanah tu dilemparkan kepada wajah orang kafir pula. Tak nak bagi mana orang kafir. Mana? Kita ni pun bersyukur sebab kita Islam. Kafir ni tak. Dunia ni bagi mereka syurga, kan? Mereka buat apa yang mereka nak. Mereka langgar je semua hak manusia dan sebagainya. Mereka lawan Allah Ta'ala. Mereka kata macam-macam ke Allah. Dan di akhirat nanti, kan, di hari kiamat nanti, mereka akan terima segala balasan yang mereka cakap. Sebelum meninggal lagi mereka dah rasa, kan? Waktu bila, kan? Waktu sakaratul maut datang buat mereka. Kalau kita orang yang beriman, malaikat maut akan datang kepada kita dengan wajah yang penuh berseri. Akan senyum pada kita. Dan kitab ni ada, kan? Dalam hadis pun ada. Kitab ni ambil berhadis. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan, malaikat tu, malaikat maut, kalau kita beriman, dia akan beri salam dulu kepada kita. Lepas beri salam, dia akan tanya khabar dulu kepada kita. Dan dalam Quran, mereka ni senyum nak ambil nyawa kita. Sonok kita. Sebab tu kita tengok orang beriman, bila meninggal, tengok tuan, orang meninggal. Yang beriman tu, cuba tengok. Cuba tuan-tuan tanya, yang siap di masjid ni, yang uruskan jenazah, yang mandikan jenazah, yang muslimah dan muslimin, soleh-soleh, solehah-solehah. Tengok wajah mereka macam mana. Ataupun sebelum mereka nafas terakhir, bagaimana wajah mereka, man? Wajahnya mereka penuh dengan keputihan, seronok lihat, wajah berseri, dahi berpeluh, air mata pun keluar. Ini yang pernah jadi kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, Asyahid. Di mana dia dapat rasa yang dia akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Dia kata pada adik dia, wahai adikku, kau sediakan. Kau sediakan kain kapan. Sesungguhnya, aku akan tiba masih dipanggil. Dan waktu itu, Imam Ghazali ceritakan, dalam kitab tu Ihya Ulumuddin, diceritakan bahawa dah tahu dah malaikat maut tu akan datang kepadanya. Ahlan wa sahlan bi malaikatul maut. Selamat datang, wahai malaikat maut. Apa? Ini orang beriman, ban. Dia dapat rasa Allah Ta'ala bagi jiwa dia, ban. Tuan-tuan perempuan nak jadi orang beriman macam tu lah, ban. Dan jadi orang beriman, ban, dia tak mudah, ban. Tak mudah, memang susah. Memang payah. Dan memang akan orang dengki dengan kita, ban. Orang sakit hati dengan kita, orang tak suka kita. Memang gitu. Itu fitrah manusia. Tapi pulangan itu, puan, tuan-tuan akan abada bahagia nanti di sana. Selama-lamanya, Pak. Sekejap je kita kena uji sini, sekejap lah. Berapa puluh tahunnya. Lepas tu kita selama-lamanya di sana,
cukup seronok man. Cukup seronok. Takkan letih kita. Bahagia man. Kat dunia kita diuji man. Kat dunia man. Sama man. Seterusnya. Bila kita lihat orang kafir ni, mereka diberikan kepadanya lempar tanah kepada muka mereka sebab mereka tak nak beriman kepada Allah. Ingat man. Orang kita ni berapa ramai dah tukar agama. Kita cuba tengok. Kau pergi kat bahagian kementerian mana-mana ke, cuba tanya. Nak tanya setakat ini berapa dah orang Islam yang ada tak tukar agama. Dia akan tunjuk. Ni tinggi ni fal. Dia tak esok pula akan tinggi lagi fal. Nama tetap Melayu kan. Nama tetap nama Islam. Binti, bin. Ada. Tapi agama tu dah tukar. Mak kan? Mungkin saya pernah cerita kat Masjid Barakah ni. Kawan saya pernah temu juga. Punca perempuan itu kahwin dengan lelaki tu sebab lelaki tu dah janji kalau kamu kahwin dengan saya, kamu dapat saya dan saya akan berikan kepada kamu cash. Waktu tahun 2000 kan cash. Kereta Satria GTI kan. Kereta Satria GTI. Masuk tuan. 5 minit ya. Kereta Satria GTI kan. Sanggup digadaikan Islam yang mak ayah dia ajar dia berkecil man. Dikhitankan, lepas khitan sebelum khitan diazankan, lepas diazankan khitankan, lepas khitankan diberi nama, lepas diberi nama pula dibawanya dengan selawatnya dan sebagainya, diberikan apa saja makanan minuman yang baik, diajarkan hidup cari Islam. Sebelum nak baca doa dan sebagainya, basuh tangan sunnah, angkat tangan bila baca doa nak makan. Dah habis makan, basuh tangan, baca doa lepas makan. Masuk bilik air, sebelum tu kaki kiri baca doa sebelum masuk. Selesai, dah buang hajat kita semuanya, keluar ke kanan, baca doa lagi. Semua dia ajar kan. Pakaian dengan tangan kanan dulu masuk, baca doa, semua. Semua kan. Naik kenderaan, semua dia ajar. Lengkap mak ayah ajar. Lengkap habis kau ibu belakang lengkap habis. Tapi manakan daya tuan-puan, bila namanya orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, dia teruja dengan orang kafir. Walaupun Quran dah kata, walaupun dia setampan mana kan, sehebat mana, tetap juga kena kukuh dengan agama Islam. Tewas dia masuk dengan agama tu, ikut lelaki tu, habis batal syahadah tuan. Akan sama juga dilemparkan tanah itu kepada wajahnya. Nampak kan? Bangsa mana kan? Bangsa Melayu Islam. Tu. Risau kan? Risau. Kita ni, bayangkan tuan-tuan fikir anak tersebut ataupun cucu tersebut adalah keturunan tuan-tuan perempuan. Boleh tidur tak tuan-tuan? Agak tuan-tuan boleh tidur balik rumah dia. Kalau tuan-tuan jadi sensitif agama, yang mengaji banyak ni, yang rasa alahan ni, agak-agak tuan-tuan perempuan boleh tidur malam ni. Tiba dapat maklum, Tok, minta maaf, cucu atuk ni dah tukar agama. Boleh tidur kan? Nek, minta maaf nek, cucu nenek ni dah masuk agama Buddha. Kau ibu belakang boleh tidur tak? Ni. Mana bila kita jauh dengan Allah, jauh dengan Al-Quran, jauh dengan taman-taman syurga, benda tu takkan mustahil jadi man. Takkan mustahil. Sama man. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Seterusnya, sekumpulan orang mengatakan bahawa yang dibangkitkan dalam ayat tersebut, surah Al-An'am ayat 38, bukan binatang tetapi orang kafir. Ni orang kafir man. Pendapat yang lain. Nak cerita tuan-puan, ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni luas. Dan Allah Ta'ala pilih orang yang layak je yang boleh pegang ilmu Allah ni. Dia tak semua orang boleh kan? Tak semua orang. Allah Ta'ala pilih. Kita Allah Ta'ala tak pilih, kita kena sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Cukup kan? Dengar kan? Tuan-tuan dengar, tuan-tuan taat. Ikut ya. Jangan pertikaikan.
Jangan mempersoalkan dan jangan meraguikan. Sebab bila tiga benda tu kita ada buat satu, man, yang akan catit apa, man? Yang akan catit dipanggil malaikat kanan dan kiri. Tuan-tuan cakap benda tu kebaikan, kanan catit. Tuan-tuan cakap benda tu bawa kepada bala, selagi mana tuan-tuan belum pergi istighfar, Allah Ta'ala bagi can lagi. Tapi kalau keesokan harinya masih lagi, dicatiklah sebelah kiri. Nampak kan? Punyalah sayangnya Allah Ta'ala, kan, kat kita. Kita je tak nampak, kan. Selalu pertikaikan. Ni yang masalah kepada diri kita, kan. Sikit, kan. Azan tu, adapun dinyatakan haiwan dalam beberapa hadis itu hanya perumpamaan sebagai penguat mengenai berlangsungnya pelaksanaan hukum qisas dan hisab pada hari akhirat. Kita pergi laluan dulu dan semua sikit masa lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Ya. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, semua sikit masa lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Sambungan, tuan. Kita lihat di sini, tuan. Golongan ini mengatakan demikian berdasarkan suatu hadis lemah. Bahkan kambing yang bertanduk akan dibawa ke hadapan kambing yang tidak bertanduk untuk bertanggungjawab akan perbuatannya. Begitu juga dengan kuda betina dan unta yang masing-masing diminta bertanggungjawab akan perbuatannya. Mereka berkata, jelaslah dari hadis ini bahawa dinyatakan haiwan hanya perumpamaan agar menjadi iktibar, pelajaran dan peringatan, kerana bagaimana mungkin haiwan dan benda mati yang tidak mempunyai akal diminta bertanggungjawab. Hanya orang bodoh yang mengatakan demikian. Pendapat tersebut tidak dapat diterima kerana jelas berlawanan dengan nas Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahawa pada hari kiamat haiwan juga dibangkitkan. Nampak? Ini antara kita tengok ulama-ulama punya kajian dan juga mereka bersama dengan sama-sama mereka berbincang. Ni tahap mereka, kan. Kita tak sampai tahap tu. Bahkan kita pun tak nampak. Tak nampak kita, kan. Sebab tu mereka ni Allah Ta'ala pilih. Bukan mereka nak. Mereka mencari apa yang sepatutnya yang kena tahu, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka dan mereka sampaikan kepada kita. Lepas tu Allah Ta'ala ajar kita. Bila Nabi dah meninggal, Nabi dah tak ada, rujukan kita adalah ulama. Ulama, man. Al-ulama warithatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajaklah kamu ke arah kebaikan dengan penuh bijaksana, dengan penuh teladan, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh istilahnya seelok-elok guna bahasa, lenggokkan itu, cara itu. Nampak, kan? Wahai Omar kemari, wahai Ali kemari, wahai Abu Bakar kemari. Tuan-tuan perempuan, nak cerita tuan-perempuan, ashabun Nabi SAW, mereka bila antara mereka dipanggil ataupun Rasulullah panggil sahabat-sahabat lain, dia panggil sahabat lain keliling tu tak perasan yang Nabi panggil tu, siaplah kamu wahai Abu Bakar, siaplah kamu wahai Umar, siaplah kamu wahai Ali. Seorang pun tak tahu, man. Seorang pun tak tahu, man. Punyalah sayang Nabi dengan sahabat, man. Cara Nabi nak beramalah dengan mereka, man. Nabi panggil mereka, Nabi jumpa mereka, Nabi cakap dengan mereka ni, mata bertemu dengan mata, hati dengan hati. Sahabat lain, yarhamkallah, sahabat lain seorang pun tak tahu, kan. Nampak, kan? Siapa ajar? Nabi kita ajar. Kenapa tak nak ikut, kan? Jawapan sekarang, kenapa kita nak ikut? Kenapa kita bangga sekarang ikut cara orang barat, kan? Tuan-tuan tengok cara orang barat macam mana mereka tegur pekerja mereka, kan? Depan meeting tegur, kan? Depan meeting.
Air muka kawan tu habis hilang, Pan. Dia balingnya fal, dia bagi bahasa yang cukup kesat, bagi bahasa yang cukup kotor, bagi habis mencalakan nama baik dia. Macam tu kafir, Pan. Itu kafir. Memanglah cara mereka nak ke arah tu. Tapi kenapa kita ikut? Masjid buat kuliah, kenapa tak nak datang? Bilal panggil azan, semayang, kenapa tak nak semayang? Kan? Kita kat mana sebenarnya? Bila cakap, macam-macam. Nak ajar kami lah, apalah. Ni masalah kita. Hati tu keras dalam, man. Kesombongan, dia tutup habis hati tuan-puan. Nakkan ilmu, itu masalah. Dengan takaburnya, dengan bangga dirinya, mendabik dadanya, tengok orang buka hujung hidung, banggakan pangkat dia, Emeritus lah, Tan Sri lah, Datuk Sri lah, Puan Sri lah, Datin Sri lah. Bangga itu. Betul pun kena ingat, tuan. Pangkat tu Allah Ta'ala akan tanya ke akhirat. Allah tanya, kan? Sama ada kita seorang sarjan, seorang inspektor, corporal, last corporal, Allah Ta'ala tanya. Nak lari mana, man? Nak jawab apa, man? Nak jawab apa? Sehingga kan ada sahabat Nabi yang tua, buta. Nabi tanya, wahai Rasulullah, adakah aku ni kena pergi masjid ni, Rasulullah? Kau dengar azan tak? Dengar, Rasulullah. Datang. Kita ada, man. Ada perasaan tu, kan? Sekarang kondisi Masjid USG Al-Falah ni di sini. Hampir keseluruhan kita sini Islam. Ramainya Islam. Kedai makan pun Islam ramai. Kita tengok sekarang. Kita buat kajian. Setiap kali semayang, bila azan berkumandang, daripada subuh sampai isyak, mana lagi banyak? Rumah Allah banyak ke? Ataupun kedai itu banyak? Rumah Allah banyak ke? Apa kedai banyak? Tempat kerja kita banyak. Allah Ta'ala tanya kita ni, kan? Walaupun kita berjaya semayang 5 waktu. Ustaz, tak apa Ustaz, saya semayang 5 waktu, Ustaz. Azan terus saya ambil wuduk, saya semayang. Saya jemaah juga, Ustaz. Kat tempat kerja dan sebagainya. Pengajian ilmu, saya dengar, Ustaz, dari YouTube, Ustaz. YouTube, Ustaz. Allah Ta'ala akan tanya kita, umur yang aku beri kepada engkau, ke mana kamu bawa? Kita nak jawab apa, kan? Nak kerja. Nabi lain kerja tak? Nabi Sulaiman, kan nanti ke akhirat nanti, kan? Saya akhiri kisah, kan? Dicerita oleh Datuk Ismail Kamus, Tok Guru kita. Di akhirat nanti akan ada 4 golongan yang mana Allah Ta'ala akan campak terus dan neraka Jahanam, kan? 4 golongan. Satu golongan orang yang sibuk sangat. Allah tanya, kenapa kamu tak nak semayang? Wahai Allah Ta'ala, aku ni sibuk sangat. Aku ni sibuk sangat. Nabi Allah Sulaiman sibuk juga. Ada waktu dia nak sujud juga kepada Allah. Semayang kat dia, campak dalam ke Jahanam. Ni nak cerita orang sibuk. Dia tak ada masa untuk Allah. Neraka Jahanam nombor 1. Datang golongan kedua, orang kaya. Kenapa kamu tak nak semayang, tak nak sujud aku? Sebagainya. Wahai Allah, aku ni kaya sangat. Kaya sangat. Nabi Allah Sulaiman pun kaya juga. Tapi dia tak pernah sekali pun cuai untuk sujud kepada Allah. Campak orang tu dalam neraka Jahanam. Kaya, kan? USG ni kaya, kan? Kawasan ni kaya ni. Rumah-rumah besar-besar, kan? Saya pusing tengok besar-besar, kan? Datang golongan ketiga, kan? Orang yang miskin. Kamu tak semayang? Wahai Allah, aku ni miskin, ya Allah. Aku ni miskin. Nabi Allah Isa, Allah Ta'ala bagikan miskin juga. Tapi tak pernah langsung ditinggalkan semayang.
dicampakkan orang miskin tu dalam neraka jahanam. Akhir sekali, orang yang sakit, kenapa kau tak semayang? Ya Allah, sesungguhnya aku ni sakit, ya Allah. Sakit menyang. Nabi Allah Ayub tuan-tuan sakit juga, tapi dia semayang, tuan. Campak orang neraka. Orang sakit tu dan neraka. Nampak? 4 golongan, tuan. 4 golongan. Ni, hati-hati, tuan. Ingat, Nabi kata kat teman tu, tua, buta, dengar azan, dengar, datang masjid. Sekarang kita, kedai sebelah dengar azan. Datang tak datang? Jabat polis depan, dengar azan kan? Dengar, datang tak datang? Sedia jawapan depan. Kita kena sedia jawapan pada Allah. Susah kita kat dunia, orang boleh tolong tapi kita susah kat akhirat, semua mengharapkan amalan sendiri. Tak tahu sama ada Allah Ta'ala terima tidak. Nampak kan? Tu Allah Ta'ala kata, orang yang mana Allah Ta'ala berikan segala nikmat, sombong dengan aku. Aku dah minta dia datang semayang kat aku 10 minit dah. Satu waktu 10 minit dah. Satu waktu. Dengar majlis ilmu aku 1 jam je. Cuba tolak, man. 24 jam, tolak 1 jam, tolak yang 10 minit tu 2 jam. Tuan-tuan perempuan tidur contoh 8 jam. 10 jam, man. Ada 14 jam je. 14 jam Allah Ta'ala bagi kita. Tak nak kita. Apa, man? Sombong kita pada Allah, man. Takabur kita pada Allah. Tapi bila kita meninggal, kita nak masuk syurga, kan? Agak-agak layak tak layak, kan? Ni. Ni kita nak bermuhasabah lagi, kan? Muhasabah dalam, kan? Hilangkan sifat takabur, hilangkan sifat bongkak, hilangkan sifat ego kita. Hilangkan, kan? Sebab orang yang dizalimi, kan, doa dia makbul. Tuan-tuan pegang ni tak? Orang yang dizalimi, doanya makbul. Walaupun dia orang kafir, Allah Ta'ala akan kabulkan doa dia. Jangan kita aniaya orang, jangan kita zalimi orang, jangan kita menyempitkan rezeki orang, jangan kita buka aib orang, jangan kita mengadu domba kepada orang, jangan kita memfitnah orang, jangan kita membuat sifat-sifat yang mazmumah. Tuan-tuan ada harapan nanti bauan syurga kepada tuan-tuan. Mana? Mudah-mudahan tuan, sedikit peringatan ini sebenarnya untuk insan yang depan yang penuh dengan keaiban, kelemahan dan penuh dengan segalanya kurang. Moga-moga tuan-tuan perempuan doalah untuk saya. Allah Ta'ala pemudahkan dan menguatkan lagi kehidupan saya sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah. Yang terbaik semua pada Allah, daripada Allah yang kurang daripada kelemahan di sisi. Saya minta maaf, terkasar bahasa, tuguris hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Doakan saya tuan-puan, bulan 9 ini saya akan menimbang lagi cahaya mata yang seterusnya, yang kelima. Doalah mudah-mudahan anak ini dilahirkan dengan keadaan yang sempurna, cukup panca indera, dan doalah moga anak lelaki ini menjadi anak yang soleh, membantu mak ayahnya untuk sentiasa sujud kepada Allah. Sekian saya daripada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah yang telah berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Kau yang telah memberikan Islam kepada kami, ya Allah. Kau yang telah memberikan taufik kepada kami, ya Allah. Kau yang telah memberikan pengampunan kepada kami, ya Allah. Kau yang telah berikan nur kepada kami, ya Allah. Maka sesungguhnya Engkau janganlah putus-putus untuk memberikan segala kebaikan untuk kami, ya Allah. Kami bertaubat nasuha kepadamu, ya Allah.
Soalnya kami tahu kami insan yang kerdil ya Allah, insan yang lemah ya Allah, insan yang kikir di sisimu ya. Dikelilingi oleh pinggang kami dan bahu kami ya Allah, dosa-dosa yang penuh dalam hati kami ni ya Allah. Maka Engkau tolonglah ampunkan segala dosa kami ya Allah. Kau tolonglah berikanlah segala kebaikan kepada kami ya Allah. Kau tolonglah berikan segala-galanya peluang kepada kami ya Allah. Sesungguhnya bertemu denganmu adalah benar ya Allah. Sesungguhnya syurgamu adalah benar ya Allah. Sesungguhnya nerakamu adalah benar ya Allah. Kami tidak layak untuk masuk ke syurgamu ya Allah. Tapi kami juga tak sanggup untuk nak terima siksaan api neraka-Mu ya Allah. Maka Engkau tolonglah masukkan kami ke syurga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Bukan dengan amalan kami yang boleh kami masuk syurga ya Allah. Sesungguhnya orang yang begitu dia sombong kepada-Mu ya Allah. Maka kami bukan hamba-Mu yang sombong ya Allah. Kami bukan hamba-Mu yang angkuh ya Allah. Kami bukan hamba-Mu yang berdabik dada ya Allah. Dan kami bukan hamba-Mu yang lupa diri ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang sentiasa merasa kikir di sisimu ya Allah. Merasa serba-serbi kurang kepada-Mu ya Allah. Merasa segala-galanya lemah kepada-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu sahaja ya Allah, kami sanggup boleh datang ke rumah-Mu ya Allah. Maka berikanlah kami istiqamah dan bermujahadah ya Allah. Sentiasa 5 waktu di rumah-Mu ini ya Allah. Dan sentiasa duduk dalam taman-taman syurga ya Allah. Mudah-mudahan Kau letakkan barakah dalam kehidupan ahli keluarga kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim.